Keadaannya begini, pelanggan dengan kuku yang melengkung dan keinginan yang tinggi telah membuat lapisan hiasan tahan lama. Hari ini kita akan menggunakan produk satu fasa dan saya akan tunjukkan ketebalan sebenar yang sepatutnya. Sementara itu, mari kita lakukan rawatan. Dan, oh iya, kalau awak perasan, di bawah kuku jari tengah itu bukan kotoran, tapi simen. Gadis itu sedang membuat pengubah suaian rumahnya sendiri dengan tangannya sendiri. Kita akan mulakan dengan memotong sepenuhnya panjang hujung kuku. Seperti biasa, saya gunakan pemotong lurus dari Nippon Nippers dalam kerja saya. Saya buat potongan lurus dan tunjukkan bahawa kuku di ibu jari kita agak tebal. Maksudnya, kuku itu sangat keras dan agak tidak selesa kerana ia melengkung serta menusuk ke dalam kulit. Di bawah sudut kuku ini ada sesuatu yang terkumpul. Saya akan gunakan buih khas. Saya guna buih dari Domex. Buih seperti ini membolehkan saya mengeluarkan semua kandungan di bawah kuku dengan mudah dan selesa. Untuk itu, saya gunakan kuret khas yang selamat, yang pasti tidak akan mencederakan sesiapa. Semuanya akan berjalan dengan sangat selesa. Rupanya di bawah kuku ini ada tamponade yang terlupa selama 3 minggu. Dan sudah tentu ada juga sisa-sisa kotoran yang sebenarnya adalah perkara biasa. Seperti yang Anda lihat, jika terlupa tamponade di bawah kuku, sebenarnya tidak akan berlaku apa-apa yang teruk. Ya, memang ada kotoran terkumpul, kita keluarkan dan semuanya baik-baik saja. Seterusnya, dengan menggunakan Curate yang sama, saya membersihkan semua alur kuku dengan berhati-hati dan merancang langkah seterusnya. Saya juga ingin menarik perhatian Anda bahawa di sini terdapat kecenderungan untuk terbentuknya kalus di sekitar dan di bawah kuku. Ini berlaku kerana bahagian tepi plat kuku bergesil dengan sangat kuat dengan kulit dan kulit akan memberi tindak balas dengan membentuk penebalan seperti ini. Dan keadaan seperti inilah yang menjadi petanda bahawa kuku tidak selesa. Ia terasa sempit dan ada sesuatu yang sentiasa menekan dan menggesel. Seterusnya, saya akan menggunakan penolak kutikula. Bentuk penolak kutikula kegemaran saya ialah apabila di satu sisi terdapat spatula anatomi dan di sisi lain terdapat bahagian lurus seperti ini. Saya kembali ke bahagian tepi kuku dan menggunakan pinset untuk mengeluarkan satu lagi bahagian kapalan di sekitar kuku. Untuk rawatan, saya akan menggunakan bedak talkum khas untuk kaki. Saya suka bedak ini kerana ia mempunyai aroma mentol yang sangat menyenangkan. Untuk rawatan itu sendiri, saya akan menggunakan mata gerudi berlian. Di sini, saya ada mata gerudi berlian asli dengan gelang merah. Dan seperti biasa, saya menggunakan mesin Dr. Alex. Di tangan saya ialah model SP130. Ini adalah model dengan pemegang yang ringan dan jumlah putaran maksimum. Ia paling kerap digunakan dalam pedikur dan podologi. Tetapi, ia juga sangat sesuai untuk kerja dengan tangan. Saya bekerja pada kelajuan yang rendah, di sini kira-kira 10 hingga 12.000 putaran. Abrasif, lembut pada mata gerudi berlian, dan sentuhan yang sangat lembut. Kulit pelanggan agak spesifik, sedikit longgar dan agak bergetah. Oleh itu, pastikan gunakan talkum dan jangan tekan langsung. Saya tukar mata gerudi dan ambil mata gerudi kegemaran semua, iaitu bentuk api dengan gelang merah. Dan ini mungkin mata gerudi yang paling kerap digunakan daripada semua yang ada. Dengan mata gerudi ini, saya kemaskan bahagian yang sukar dicapai. Dan jangan lupa, semasa menggunakan semua jenis mata gerudi berlian, kita mesti elakkan daripada menekan pada plat kuku itu sendiri. Dengan menggunakan pemotong lurus yang sama seperti pada awal tadi, saya betulkan sudut-sudut kuku dengan berhati-hati. Dan sekali lagi, saya keluarkan sedikit bahagian kapalan di bawah kuku. Di sini memang banyak bahagian seperti itu. Penting untuk diingat bahawa kapalan seperti ini sama sekali tidak boleh dicabut, tetapi boleh ditarik sedikit dengan perlahan. Saya hampir tidak melakukan rawatan kutikula itu sendiri. Satu-satunya perkara yang saya lakukan ialah menggunakan pemotong untuk membuang sedikit bahagian yang jelas akan mengganggu penampilan estetik. Antiseptik dengan kesan astringent dan pelembab akan membantu saya menyelesaikan prosedur rawatan jari. Saya periksa diri saya seperti biasa dengan menggunakan kuret dan membersihkan semuanya sehingga siap. Kerana selepas ini, kita akan teruskan dengan sapuan. Jika jari-jari rapat, saya cadangkan untuk pasang pemisah. Saya ada yang comel seperti ini. Tolonglah jangan minta pautan, saya beli entah di mana di AliExpress. Untuk sapuan, kita akan gunakan gel polish satu fasa. Saya ada satu palet penuh, ini warna-warna dari Z-Color. Mereka ada banyak pilihan warna dalam sistem satu fasa. Maksudnya, kita tak perlukan base atau top coat. Dan sebenarnya, ia sangat bagus mengekalkan kilauan selepas dikeringkan dan dinyah minyak. Kami pilih warna ke-6 iaitu warna jingga terang. Botol laknya kecil jadi kita boleh beli satu palet penuh sekaligus. Saya tunjukkan pada sarung tangan, gel lak satu fasa ini kekal lembut selepas dipolimerkan dan tidak mengecut. Dan inilah yang kita perlukan jika kita bekerja dengan kuku yang cenderung tumbuh ke dalam. Tapi penting untuk diingat, walaupun ini gel lak satu fasa, jangan pakai lapisan ini terlalu lama. Dan untuk memastikan sapuan rata, saya gunakan palet. Saya letakkan gel lak di situ dan gunakan berus sintetik untuk bekerja. Saya guna berus rata seperti ini. Saya celupkan sedikit berus ke dalam warna dan tunjukkan cara sapuan. Dengan berus, saya buat perimeter. Saya tidak sapukan apa-apa terus pada kuku kosong sebagai lapisan asas. Saya sapukan dalam lapisan yang sangat nipis dan separalut sinar. Seterusnya, saya ambil berus dari botol dan sapukan gel lak kita. Dengan cara ini, saya telah mencipta sempadan untuk sapuan warna saya dan ia tidak meleleh ke mana-mana. Saya keringkan semuanya dengan teliti untuk berjaga-jaga selama 2 minit. Saya letakkan hujung bebas dan sapukan minyak pelembab.
Saya gunakan minyak molekul kering daripada Domix. Hanya beberapa titis dan gosok dengan gerakan urutan. Sekarang saya ingin tunjukkan kepada anda ketebalan lapisan satu fasa. Untuk itu, saya sertakan rakaman makro dan juga letakkan pembaris sentimeter di situ. Di sini, anda boleh lihat dengan jelas bahawa lapisan satu fasa disapu dengan sangat nipis dan sudah pasti jika digunakan dengan betul, ia tidak akan merosakkan kuku pelanggan anda.